sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tamanya, terima kasih kepada semua yang sudi menghadirkan diri. Terima kasih kepada Encik Azman yang dari Jepun sana tu meluangkan masa untuk sesi telaah kita yang terakhir untuk buku ni, iaitu buku Groundwork for the Metaphysics of Moral yang ditulis oleh Immanuel Kant. Pada minggu yang lepas, saudara Hilman telah membentangkan kepada, tapi disebabkan ada masalah teknikal sikitlah, 13 minit yang pertama sahaja yang sempat dirakamkan. Tak apalah, nanti itu isu berbangkit yang tak apa. Yang hari ini kita nak fokuskan kepada section yang ketiga, yang mana kalau kita kita merenung semula pada perbincangan yang lepas, Immanuel Kant ni banyak menekankan tentang akal manusia dan bagaimana manusia harus menggunakan akal dan juga intuisi untuk menentukan nilai baik dan buruk. Tidak sekadar berteraskan kepada empirical dan juga rationalism saja kan. Okay, jadi pada chapter yang ketiga ni, kalau kita tengok secara overview-nya, banyak berkisar tentang freedom. Apa yang dikatakan dengan free will dan juga apa yang dikatakan oleh freedom bagi seseorang manusia untuk menentukan apa nilai baik dan buruk. Itu sekadar macam gambaran awal lah untuk macam kita nak relate perbincangan-perbincangan yang lepas dengan perbincangan yang pada hari ini. Jadi terlebih dahulu saya memperkenalkan kita punya pembentang pada hari ini, iaitu saudara Muhammad Basil Hazman Baharum, berasal dari Kedah. Sebelum ini dah tamat pengajian di peringkat master, di KASIS UTM KL, dan sekarang berada di Universiti Waseda Tokyo, Jepun untuk pengajian antarabangsa. Jadi alhamdulillah dapat bersama-sama. Jadi kita tanpa melengahkan masa, kita serahkan pembentangan pada malam ni kepada saudara Hazman. Silakan. Baik, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada Dr. Mahfuzah dan semua yang ada dekat sini. Pertama sekali saya minta maaf sebab sesi ini saya kena tamatkan nanti sebelum pukul 10 waktu Jepun sebab kampus saya akan tutup nanti. Jadi kita ada lebih kurang 50 minit lah untuk berbincang. Jadi saya ada nak share screen. Okey, boleh nampak tak slide? Okey, nampak? Nampak slide? Boleh. Okey. Jadi ini adalah di bahagian ketiga, Groundwork to the Metaphysics of Morals. Dan saya percaya di bahagian pertama dan kedua, sebelum ini sudah dibincangkan tentang konsep categorical imperative, betul tak? Maknanya bagaimana categorical imperative yang pertama dan yang kedua itu dibina dan apa rasional di sebalik categorical imperative tersebut kan. Macam mana satu maxim of universal law, satu konsep tentang hukum universal dibina dan kemudian sampai kepada yang kedua, konsep tentang autonomi. Jadi saya percaya itu sudah selesai lah. Jadi di bahagian yang ketiga ini, huraian lanjut tentang kenapa soalan yang Kant mahu tanyakan di sini adalah kenapa konsep-konsep moral boleh dipertahankan. Sebab ini soalan yang lama dalam tamadun manusia. Kenapa kita perlu ada konsep moral? Kenapa kita perlu ada konsep baik dan buruk? Dan kenapa konsep baik dan buruk ni boleh dipertahankan? Sebab kalau kita tengok dalam perbincangan teologi, baik teologi Islam atau Kristian atau mana-mana agama sekalipun, akan ada perbincangan yang macam ni. Kalau Tuhan tu maha berkuasa, Tuhan menentukan semua benda, kenapa baik dan buruk itu masih lagi rasional? Kan? Kalau Tuhan menentukan semua benda, pasti baik dan buruk itu tak masuk akal. Ini perbincangan antara Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan kawan-kawan mereka. Itu semua saya rasa kawan-kawan dari UiTM semua dah tahulah debat-debat yang berlaku. Jadi debat itu berlaku pada zaman awal Islam dulu, juga pernah berlaku pada zaman ketika agama Kristian berdepan dengan falsafah, dan ini berlaku ketika mana
ketika mana falsafah barat moden berdepan dengan satu benda yang dinamakan sebagai revolusi saintifik. Kenapa saya rasa penting untuk bila kita perkenalkan bahagian ketiga ni dan juga bahagian ketiga kan ni dan juga dengan sejarah revolusi saintifik di Eropah, sebab revolusi saintifik di Eropah itu mengubah cara pandang semua orang terhadap alam tabi'i. Sebelum ini, alam tabi'i dilihat mempunyai satu kuasa di atas. Ya, ada satu kuasa di atas alam tabi'i. Tak kisahlah apa pun kita panggil kuasa itu. Kalau dalam agama Kristian dan Islam kita panggil Tuhan. Tapi selepas revolusi saintifik, terutamanya selepas Newton, kita semua belajar fizik Newton waktu kita di sekolah menengah dulu. Semua kejadian-kejadian alam semula jadi boleh dihuraikan dengan matematik. Apa yang berlaku di bumi boleh dikira dengan matematik. Apa yang berlaku di planet Mushtari, selagi mana kita mengetahui jisim benda tu, selagi mana kita mengetahui graviti dia, selagi mana kita mengetahui kelajuan dia, dia punya halaju, gelombang dia apa semua itu boleh dimasukkan dalam persamaan matematik dan dihuraikan. Jadi fizik Newton merupakan satu benda yang sangat ajaib. Bukan ajaib dari sudut magic ya, tapi ajaib dari sudut boleh menghuraikan kejadian-kejadian alam tabi'i dengan cepat. Baik, jadi persoalannya begini. Kalau matematik boleh menghuraikan kejadian alam tabi'i dengan tepat, maka adakah matematik ini akan mengawal semua benda? Adakah kita tidak ada lagi kebebasan kerana kita dikawal oleh matematik seperti mana alam tabi'i dikawal oleh matematik? Jadi itu soalan yang Kant mahu sanggah. Dia mahu selesaikan soalan ni, sebab itu di bahagian terakhir ini dia huraikan pertama kenapa autonomi, kenapa bila kita manusia ini bukan sahaja ada fakulti panca indera yang bertindak balas dengan alam tabi'i dan representasi alam tabi'i itu masuk melalui panca indera, tetapi juga ada satu lagi fakulti yang di atas, iaitu yang telah dihuraikan oleh Dr. Mahfuzah tadi, akal. Ya. Dan akal itu merupakan satu benda yang dia bukan daripada alam tabi'i, tetapi dia memberi kategori dan dia memberi definisi kepada apa yang berlaku di alam tabi'i. Dia make sense kepada apa yang berlaku di alam tabi'i. Jadi disebabkan manusia ada fakulti ini, fakulti rasional, fakulti akal ini, maka untuk benda ni masuk akal, untuk kewujudan akal itu sendiri masuk akal, perlu ada autonomi. Ya, autonomi itu bermaksud satu kebebasan perlakuan, bukan kebebasan perlakuan, kebebasan menentukan keputusan dan juga plan-plan hidup daripada akal rasional itu tadi. Dan untuk plan-plan ini ataupun autonomi ini bergerak dengan baik, perlu ada kebebasan sebagai salah satu syarat wajib bagi autonomi ini. Okey. Dan kenapa autonomi ini penting? Kerana untuk kita kena ingat ya, ini untuk mempertahankan bahawa konsep moral itu masuk akal. Kalau tidak, kalau tidak ada tidak ada konsep kehendak, konsep will, tidak ada konsep kehendak bagi manusia ini, maka segala konsep moral tidak masuk akal. Segala konsep baik dan buruk tidak masuk akal. Kerana tidak ada satu jaminan bahawa kehendak manusia itu bebas. Ya. Jadi dari mana Kant berhujah adalah Kant berhujah daripada hakikat bahawa kita ada autonomi dan kita ada kebebasan, dan semua orang ada perkara itu dengan sama. Kenapa? Kerana semua orang pun ada akal yang rasional. Okey. Jadi kehendak ataupun will bagi manusia itu dia adalah causality
ketika manusia itu sebagai seorang yang rasional. Okey, kenapa dia tarik causality ke sini? Kerana di alam tabi'i, causality lah yang menyebabkan tidak ada kebebasan. Di alam tabi'i, semua benda yang berlaku akan ada sebab-sebab yang menyebabkan benda itu berlaku. Tapi bagi akal manusia, tak perlu sebab. Tak perlu causality, tak perlu, kalau di bahasa Al-Ghazali, tak perlu asbab untuk benda tu terjadi. Ya, jadi sebab dia adalah satu benda yang tulen bebas gitu. Dia adalah satu benda yang dijamin kebebasan dia. Okey. Jadi dan kalau kita tengok di huraian-huraian awal Kant, dia menyebut tentang efficient cause. Causality yang kita nak sebut tentang apa? Kehendak ini, will dari akal manusia ini, dia adalah satu benda yang efisien. Okey. Efisien ni datang dari mana? Perkataan ini kena difahami melalui konsep empat jenis sebab yang dari Aristotle. Aristotle menghuraikan semua kejadian di alam tabi'i ini ada 4 sebab. Yang pertama, formal cause. Yang kedua, final. Ketiga, efficient. Dan keempat, material. Okey, apa maksud formal? Okey, contoh saya nak contoh ada botol air ni lah. Ada botol air ni. Jadi, apa maksud formal cause? Orang yang nak buat botol air ni, dia mesti akan ada idea tentang macam mana botol air ni akan wujud. Okey, itu formal cause. Yang kedua, final cause. Final cause ini merujuk kepada orang yang nak buat botol air ni mesti akan ada idea tentang apakah kegunaan botol air ni bila botol air ni wujud. Ya. Kemudian yang ketiga, efficient, dia kena ada orang yang buat dia. Dan yang keempat, material, untuk jadi botol air ni mesti kena ada benda yang kemudian benda itu digunakan untuk membuat botol air ni. So itu adalah empat cause dari perspektif Aristotle. Dan kenapa Kant menyebut efficient? Kerana dia mengambil dari sini. Ya, kerana yang dia nak huraikan tentang causality itu, dia mengambil daripada efficient cause. Orang yang membuat keputusan itu, orang yang menyebabkan sesuatu itu, yang menjadi asbab kepada satu benda itu. Okey. Nah, jadi kebebasan ataupun autonomi ini, dia bukan satu kewajipan tabi'i ataupun natural necessity. Dia tidak disebabkan oleh benda-benda di alam tabi'i yang menyebabkan kita buat satu-satu keputusan dalam kita punya minda. Ya, ini adalah respon Kant kepada fizik Newton yang implikasinya boleh membawa kepada satu pandangan alam yang mengatakan bahawa semua benda boleh dihuraikan dan dikawal melalui matematik. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam perbincangan tentang categorical imperative sebelum ni, sekejap, saya nak tanya satu benda. Ada dengar bunyi bising tak? Dengar juga. Ya, sebab ini student punya lounge. Jadi macam ada student-student lain tengah biasalah student. Okay, tak apa. Okey, tapi tak ganggu kan? Tak. Okey, boleh dengar. Okey. Jadi categorical imperative sebelum dalam bab-bab sebelum ni telah dihuraikan bagaimana metod-metod untuk bertemu ataupun untuk membentuk idea categorical imperative itu. Jadi sekarang idea itu tidak boleh diketahui secara empirical. Kenapa? Sebab kalau dia diketahui secara empirical, dia merupakan sesuatu yang diberi kesan oleh alam tabi'i tadi. Ya. Jadi sebagai kesan daripada idea kebebasan akal manusia tadi, dia mesti datang secara sintetik. Sintetik itu maksudnya dibina daripada benda yang bukan daripada alam tabi'i tetapi daripada minda manusia semata-mata. Ya. Tapi nanti bila kita sampai ke bahagian yang terakhir, kan huraikan bahawasanya dia bukan semata-mata minda tapi tidak ada benda-benda lain. Kerana minda hanya boleh berfikir kalau konsep-konsep itu datang dari luar minda juga. Jadi konsep itu
direpresentasikan ke dalam minda. Minda mengkonsepkan konsep itu dan kemudian membuat kategori-kategori tersendiri dan menghuraikan jenis-jenis dan sebagainya. So itu adalah kerja-kerja minda. Okey. So kesan daripada idea kebebasan tadi, maka categorical imperative ini dia harus datang secara sintetik daripada minda manusia itu sendiri. Okey. Seterusnya kita akan meneruskan kepada jadi persoalannya, bila kita sebut tentang moral law, hukum-hukum moral yang kita dah sampai dalam categorical imperative sebelum ni. Nah, soalan dia adalah on what ground that moral law is binding? Apakah asas kepada hukum-hukum moral tadi untuk terpakai ke atas manusia? Ya, jadi kan balik semula kepada konsep autonomi, dan dari konsep autonomi itu mesti kena ada konsep manusia sebagai makhluk berkehendak, yakni makhluk yang memiliki will, dan sifat bagi kehendak itu mewajibkan kepada kebebasan will tadi. Okey, kalau kita ulang kaji balik categorical imperative yang pertama adalah only act on something that you can will to be a universal law. Maksud dia satu hukum yang boleh dikategorikan sebagai categorical imperative yang pertama itu adalah satu hukum yang semua orang boleh berkehendak bahawa benda tu menjadi hukum universal. Ya. Contohnya kalau contohnya tentang jangan membunuh ataupun jangan mencuri ataupun jangan berbohong dan sebagainya. Okey. Dan satu lagi, kenapa benda ni diletakkan oleh Kant perlu sintetik dan tidak boleh untuk diletak, konsep-konsep moral tidak boleh diambil daripada alam tabi'i, adalah kerana alam tabi'i akan sentiasa ada data-data berbeza, dan data-data berbeza ini akan dicerap dengan berbeza oleh setiap orang dan akan ada perbezaan. Tetapi bagi rasional manusia, bagi Kant itu tidak ada perbezaan. Itu bagi dia yang disebut sebagai pure reason, akal nalar tulen itu tidak ada perbezaan antara setiap manusia dan juga interaksi dengan data-data dari alam tabi'i. Okey. Jadi bagaimana nak tahu? Bagaimana Kant hendak tahu? Bagaimana Kant mengatakan kita boleh tahu bahawasanya asas kepada konsep moral itu mestilah daripada autonomi dan sifat manusia yang berkehendak dan juga kebebasan sebagai syarat wajib dia. Sebab kita kena kembali balik kepada sistem metafizik Kant. Ya, sistem metafizik Kant adalah antara ahli falsafah yang kita boleh kategorikan sebagai system builder. System builder ni maksud dia menghuraikan sistem falsafah secara kalau dalam bahasa Islamnya syumul, ya, daripada